Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Hijau ni hilang jika dia price turun bawah sini. Price turun di bawah sini, dia hilang. Okey? Apa yang kita nak buat? Contoh kalau kita dah menggunakan teknik si Abramis ni dalam kita punya entry, okey? Pastikan kita ada condition yang lengkap. Maksudnya kita ada planning yang lengkap. Contoh kita buy dekat sini. Dekat mana kita letak stop loss. Okey, letak dekat stop loss bawah sini, target follow sahaja dia punya apa yang dia letak ni. Kalau at least cantik risk reward, kena target 2. Okey, kalau target 1 ni risk reward dia memang tak cantik. Alright? Tu dia. Kalau kita menggunakan ni lah teknik si Abramis ni. Abramis ni punya teknik, kita kena detail. Contohnya, price dah bergerak. Contoh apa yang kita nak buat. Kalau contoh alih-alih, dia drop bawah sini. Itu bermaksud signal tu dah gagal. Okey? Kalau contohnya kita buy kat sini dan price tu turun di sini dan signal yang ini hilang. Bila signal ni hilang, bermaksud setup tu dah terbatal. Kalau kita ada position, bermaksud position kita tu stop loss. Okey? Kena accept. Itu sebagai salah satu cost. Alright? Cost dalam berniaga. Kita tak tahu price ni boleh pergi ke tak ke atas. Alright? Okay, Maksudin. Kalau macam ni kita lihat M30 pun ada dia punya signal dia. Signal dekat M30 dah sampai target 1. Alright? Cuma apa yang penggunaan Abramis ni, bila dah sampai target 1, apa yang kita nak buat? Kalau target 1 ni dalam 8 pip. Okey lah tadi. Tadi dekat M15 5 pip. Alright. Yang ini 8 pip. Okey lah. Ini betul-betul short term betul kalau kita nak gunakan di lower time frame. Dan kalau ikutkan Abramis, dia menekankan kalau nak gunakan indikator dia kena higher time frame. Tu dia bagi tahu lah. Tapi nanti kalau berkesempatan nak ajar ni, sebab topik ni nak ajar detail penggunaan Abramis punya teknik ni. Dia teknik tau. Pada seminar nanti. Seminar 16 hari bulan, memang ada slot 2 jam lebih untuk saya mencarut tentang ni. Okey, Ahmad Sudin, betul-betul cerita pasal teknik Abramis ni. Okey, satu persatu buat apa daripada mana entry, macam mana nak sharpshooter. Okey? Okey. Kat kelas tak ajar ke? Kat kelas ikutlah kalau nak. Sebab salah satunya sebab tak ajar, sebab tak guna. Alright, tu sebabnya tak mengajar benda ni. Alright. Okey, Maksudin, boleh berjumpa, nanti kita boleh selfie berdua Okey. Okey, kalau nak boleh saja. Dia ada satu complete teknik. Okey, untuk Abramis swing ni. Abramis swing punya teknik menggunakan indikator ni 100% masa seminar nanti. Itu memang official lah sebab topik tu ada orang suruh bawa. Alright. Ada apa-apa soalan lagi? Sebelum kita tengok kita punya market pada hari ni. Okey, jom kita jeling-jeling sikit pasaran pada hari ini. Siapa currency yang paling kukuh? Okey. New Zealand paling kukuh. Dah tu je. Okey. Pada hari ini kita nampaklah jelas terang dan nyata New Zealand merupakan currency yang paling dominan. Okey, yang paling kukuh daripada pagi tadi sehinggalah pagi tadi sebab apa? Sebab data trade balance dia yang positif. Okey. New Zealand ni kalau ikutkan data dia sejak daripada bulan 11 bulan 11, bulan 12 kita nampak improve data dia daripada business confident, investor, pelabur-pelabur dah start yakin untuk berniaga ataupun melabur di New Zealand. Okey, dah nampaklah jalan yang lurus dekat New Zealand dan dia dah jumpa bottom. Ingat setiap benda yang jatuh tu, okey, secara teori data teruk dan dia mesti akan ada satu kita panggil bottom. Okey, bottom level dan dia dah bounce. Untuk New Zealand dia dah cantik. Sebab apa? Dia bounce di situ. Alright, New Zealand punya data bagus. Positif, improve. Sebab apa? Benda dah teruk kan? Bila dia improve sikit, kiranya bagus lah.
Tu yang kita nampak New Zealand merupakan currency ataupun ekonomi salah satu daripada 8 currency utama yang kukuh. Okey? Yang bagus pada ketika ini. Okey, daripada segi fundamental dia. Alright. Euro pun dalam keadaan lemah. Okey, cerita dia untuk euro terbalik sikit. Euro dalam keadaan lemah, kita nak tunggu dia bounce tapi belum tiba untuk dasar lagi. Alright? Dia masih lagi dalam keadaan yang lemah. Tunggu bila nak dasar dia. Bila ada dah jumpa dasar, waktu itulah kita cari peluang untuk euro pula. Okey, pada ketika ini belum. Okey? Dia belum kita jumpa bottom dia lagi. Alright, euro masih lagi dalam keadaan lemah. Okey, Kanada. Kenapa dia boleh jadi top 3 pada hari ini? Okey, betul tak? Kita try refresh kalau dia tak sabotage. Harap boleh. Okey, Kanada sebab ada improvement sedikit di harga minyak. Ada bounce sikit selepas jatuh semalam, tengok dia ada bounce sedikit. Alright, bounce ke macam mana bounce dia Okey, kita lihat. Dia jatuh antara yang rendah juga. Okey. Ni semalam suka hati dia turun. Alright. Sampailah dekat kita panggil kawasan yang bolehlah kawasan sebab kalau untuk harga minyak ni kita tengok kepada numbers dia. Okey. Support and resistance ni benda yang kita lukis sendiri. So numbers harga minyak tu sendiri. Okey, 51.43 ini merupakan satu price yang apa orang kata market lihat. Bukannya secara betul secara yang kita nampak dia membuat rejection di sini dan sini. Okey, satu kawasan yang signifikan lah juga. Okey, apa yang menarik jika pasaran pada hari ini, okey, tengok untuk harga minyak dia dalam keadaan yang ranging, yang sini atas, sini bawah. Okey, jika dia keluar daripada kawasan ranging ni, okey, kita akan nampak pergerakan yang menarik lah. Okey, jika dia bergerak di bawah sini, dia break hari ni punya low, okey, dan dia test low semalam, kita nampak Kanada tu melemah. Kalau dia naik, okey, Kanada tu neutral. Okey? Okey, kalau dia naik, kita nak lihat berjaya tak dia breakout hari ni punya high ataupun low. Dia akan efek kepada Kanada. Okey? Tu dia. Ni Kanada. Oh, dah bertukar. Kanada tu Kanada dia duduk dalam nombor 4. Okey, GBP. GBP antara currency yang kukuh, top 3. Okey, Euro, GBP. Okey, cerita dia setakat ni tiada apa yang update terbaru mengenai Brexit. Okey, tetapi pada hari esok kalau tak silap saya ada dapat email daripada Katie Lin ni. Okey. Cerita tentang plan B ataupun apa yang berlaku pada hari esok. Okey, ada 4 pilihan, okey. 4 ataupun 3. Alright, 4. Okey. Amendment I, B, G. Okey. Yang pertama ni yang paling benda yang akan dibincangkan di parlimen. Alright. Yang memberitahu kemungkinan besar akan rule out no deal Brexit. Okey. Itu yang paling banyak di banyak supporter ataupun banyak ahli parlimen yang sokong ni usul yang ini Alright. Dan yang kedua adalah penangguhan artikel 50. Alright. Dan yang ketiga pun penangguhan artikel 50 juga. Okey. Yang 1 dan 2 ni merupakan yang banyak pilihan ataupun yang option yang apa kata yang majoriti orang sokong pada ketika ini. So kalau kita lihat daripada senario ni positif untuk cerita Brexit ni sebenarnya Okey. Tu dia kalau berdasarkan apa yang inilah usul-usul yang dibagi tahu kat sini. Alright. Dan untuk second referendum itu adalah pilihan yang paling sedikit. Tak ramai orang yang sokong yang itu. Alright. Dia untuk setakat ni option yang paling ketara adalah delay artikel 50. Dan daripada pihak Euro pula dia kata kalau nak delay artikel 50 tu mesti ada satu planning yang lengkap, satu planning yang complete yang dah ada
barulah bawa kepada pihak Euro untuk tangguhkan tarikh 29 Mac tu. Alright, okay, Waalaikumsalam Dahlan. Alright. Tu dia cerita Brexit. Setakat ni tiada apa-apa yang ketara kecuali pada hari esok lah nanti kita lihat perbincangan di parlimen tu sendiri. Alright. Dan kita lihatlah apa yang akan berlaku drama Brexit ni. Panjang sangat drama dia. Setakat ni apa yang kita nampak adalah positif. Okey. Price akan pergi sehingga kita panggil sampai satu level yang kita cakap sebagai price in. Okey, di mana usul tu kalau dikata S10 Article 50. Okey, sampai mana price tu nak bergerak? Sampai mana price tu naik, GBP tu kukuh sampai mana? Okey, mesti ada limit dia. Okey, tu cerita untuk Brexit lah. Okey, untuk USD, okey. Untuk USD pada hari ini kita lihat kejap Forex Factory. Rasa tiada yang nak dilihat pada hari esok. Okey, esok maksudnya Isnin pagi. Rabu malam Khamis, Isnin pagi. Okey. Isnin pagi ni FOMC ni statement ada press conference ni. Tengok adakah sama seperti bulan 12. Okey. Adakah polisi dia masih sama ataupun dah bertukar. Alright, tu dia. Untuk USD inilah cerita dia. Sama ada lemah ataupun kuat. Ini mesti ada jawapan dia. Wajib mesti ada jawapan untuk US. Sama ada kita boleh cari peluang untuk long dia ataupun tak. Okey. Setakat ni biasnya kepada tak. Alright. Okey, Dahlan USD bias dia setakat ni tak. Dia punya cerita tak best. Berdasarkan data-data dia tak best. Alright. Okey, untuk USD. Saya pun tak sukalah dengan dia ni. USD ni kalau kita lihat secara besarnya melemah lah. Dia dah sampai peak dan slow down. Dan rundingan antara US dan China tu menjadi benda yang amat penting sebab masing-masing dua-dua US dan China dua-dua dah terkena kesan dia. Daripada trade war antara dia kenakan cukai ni, dia kenakan tax ni, so berlawan last ekonomi dia senak. Okey, ekonomi dia slow down. Alright. Kena tempias dia semua sekali. Okey, dan rundingan antara US dan China, okey, dia nak check balik, nak review balik. Okey, tu menjadikan benda yang perlu dilihat. Okey, sebab dia orang masing-masing dah kena damage dia daripada perang dagang tu Okey, dia nak revise balik lah. Tu dia. Kalau 1 Mac dia cancel kan, maksudnya okey, Trump pun bagi tahu tiada lagi kita nak buat tax atau kenakan tax kepada barang-barang China. Okey, dia dah slow down dah. Maksudnya dah tak ada perang lagi. Okey, tu kita nampak positif lah. Tetapi kita lihatlah Trump macam mana dia punya game. Setakat ni isu Huawei dah confirm dah bawah kepada US yang in charge. Okey, dah confirm. Dah penyerahan tu bidang kuasa. Okey, ke bawah US punya tu Justice Department dia. Alright. Tu dia. Dah menjadi lagi menarik lah. Dah lah dia orang nak membuat rundingan dan US pegang dia punya CFO tu. Huawei punya CFO. Okey, tu yang jadi lagi menarik. Drama untuk US dan China pun menarik juga. Okey. Kita lihat pada waktu US nanti. Dia jumpa saya tak pasti 30-31 kalau tak silap. Esok dan lusa. Pada minggu ni lah senang cerita. Okey, perjumpaan antara wakil daripada China dan daripada US. Okey. Alright. CHF merupakan currency yang paling lemah. Okey, sentimen positif lah. JPY merupakan currency yang kedua lemah. Okey, AUD disebabkan probability dia. Probability yang terbaru yang dikeluarkan oleh, kalau kita lihat kat market outlook ni, okey, yang kita nampak ada kelegaan sedikit di AUD ni sebab si Harper ni. Dia bagi tahu
next polisi yang kemungkinan besar RBA buat adalah untuk high rate. Okey? Disebabkan dengan strong daripada employment punya data dan daripada fiscal budget. Okey, rangsangan ekonomi daripada kerajaan. Okey, itu yang menyebabkan dia cakap next probability yang tinggi untuk RBA adalah high rate. Okey? Itu agak berkontra lah dengan apa yang sebelum ni. Sebelum ni apa yang nampak jelas adalah pada Februari nanti, 5 Februari adalah cut rate. Tetapi dia bagi tahu high rate. Okey, tu yang kita nampak AUD tu quiet dia. Dia tak ke mana. Okey, walaupun dia cakap kemungkinan besar adalah high rate next move dia. Okey? Tu yang kita nak kena lihat yang besar lah untuk Australia. Tetapi saya masih lagi tak menyokong untuk AUD pada ketika ini. Tetapi sentimen pasaran pada hari ini positif. Okey, jom kita lihat outlook pada hari ini. Sentimen untuk USD tak ke mana. Okey, ini diupdate pada pukul 4.50. Okey, kalau kita lihat USD masih dalam keadaan neutral. Okey, Euro tiada cerita-cerita yang wow yang mampu menggerakkan pasaran pada ketika ini. Okey, JPY masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga antara dua isu yang kemungkinan okey boleh menyebabkan JPY kukuh. Yang pertama adalah mengenai Brexit esok. Okey, Brexit punya vote di parlimen. Okey, dan yang kedua adalah US China trade talks pada minggu ni. Kemungkinan besar memang akan jelaslah kukuh untuk JPY. Kalau sentimen negatif. Alright. Yang next adalah GBP. Kita lihat adakah apa yang parlimen dia ataupun ahli kabinet dia nak untuk Brexit punya plan B. Alright, masih lagi dalam keadaan tak ke mana. Kita tengok quiet je. Kita tunggu ada headline yang positif ataupun negatif mengenai cerita Brexit ni. Okey, AUD dalam keadaan saya lebih kepada negatif AUD ni saya punya tu lebih kepada negatif. Alright, disebabkan kalau kita lihat dia punya properties di Australia tu pun sendiri dah nak apa ni kata crash. Itu dia kalau kita lihat daripada Forex Live punya berita, okey, dia dah announce kan kredit dia. Banyak cerita orang dah apa orang kata bad debt lah. Dia hutang tak bayar untuk perumahan ni. Alright, tu dia. Okey, dan Kanada cerita dia lebih terikat kepada harga minyak. Kita lihat kepada pergerakan minyak dan Kanada sendiri ada isu dengan China. Okey, disebabkan dia menyerahkan si CFO dia ni, Huawei punya CFO kepada US bawah US punya bidang kuasa lah sekarang ni. Alright, dan Jeff bercampur-campur dan lemah pada ketika ini disebabkan sentimen positif. Okey, New Zealand merupakan currency yang paling kukuh. Alright, pada hari ini. CFO dia. Alright, Huawei punya CFO. Kena tahan disebabkan mengganggu itulah mengganggu masa sanction Iran tu. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau kita lihat pada pasaran pada waktu Asia agak negatif sedikit. Okey, pada ni Okey, pada waktu negatif. Okey, cuma ada beberapa counter saja yang positif. Okey, kita lihat pada waktu Euro pada hari ini. Tengok semua sekali dalam keadaan positif pada ketika ini. Okey, try monitor rapat pada waktu US nanti. Ada tak cerita yang boleh menukar mood market ataupun mood pasaran pada hari ini. Okey, pada ketika ini positif semua sekali. Okey, tu yang kita lihat. Kita lihat currency dia pun akan sedikit bullish. Contoh Euro. Okey, sebab tiada cerita yang menakutkan pasaran. Okey.
Positif pada ketika ini. Okay, pada waktu US yang lepas, US close US negatif kot semalam. Sekejap kita lihat. Ada tak? Okay, tak ada. Dia tak nak memberi. Okay, US semalam ditutup dengan keadaan negatif. Okay. Ni dia tak update kat sini. Alright. Dia hang kejap. Okay, ada apa-apa soalan? Ni negatif semalam dia ditutup dalam keadaan negatif. Alright. Tu dia. Okay, hari ni kita masuk topik yang agak penting mengenai teknikal juga. Mengenai, contoh sebelum ni kita dah belajar market structure kalau macam mana dia follow arah. Macam mana market structure dia lawan arah. Okay. Mengenai trending itu dia yang kita cover sebelum ni. Dan hari ini kita akan tunjukkan macam mana kita nak lihat pasaran tu. Okey, tengah uptrend dia bertukar untuk jadi downtrend. Dia bertukar trend lah. Okey, ni benda-benda utama yang perlu kita tahu mengenai structure pasaran. Hari ini topik dia. Okey. Sebelum tu kita baca dahulu disclaimer. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi. Tap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, siri webinar yang kita dah cover sebelum-sebelum ni mengenai dengan market type ataupun kita panggil structure, market structure. Okey, apa bentuk pasaran? Sama ada uptrend, downtrend ataupun dalam keadaan ranging. Okey, dan technical pilihan-pilihan yang kita ada untuk menggunakan teknik seperti trend line dan menggunakan channel linear regression. Okey, dan semalam kita dah cover mengenai reversal pattern dan hari ini kita masuk kepada topik macam mana trend tu bertukar arah. Okey. Okey. Okey, sebelum tu, apa itu trend? Apa itu trend? Trend secara mudahnya adalah arah pasaran. Okey, ke mana arah pasaran? Okey, sebelum tu, jom kita lihat macam mana kita nak check arah pasaran Okey, benda yang paling mudah. Okey, siapa-siapa yang baru dalam ni, yang first time follow webinar ataupun yang dah bertime-time tapi dah deposit dah banyak lah dengan SM. Try request indicator ni. Saya amat recommend kan. Okey, saya buka yang mana tadi? Apa tadi yang buka? Ni. Okey. Ni indicator Abraham's indicator ni Alright. Dia memberi tahu, okey, saya tak gunakan dia. Okey, penggunaan indikator secara jujur, indikator Abraham's swing indicator ni, saya gunakan untuk melihat market structure. Okey, contoh macam apa yang saya lihat adalah macam ni. Alright. Ni bila kita sebut pasal trend, kita mesti cari satu, okey, satu arah pasaran tu. Contoh USD JPY ni, dia tunjukkan okey ke bawah. Okey, jelas dia tunjukkan arah dia masih lagi ke bawah pada ketika ini. Alright. Dan kita lihatlah next dia. Ke mana dia nak pergi. Alright. Pada waktu ni market structure dia adalah downtrend. Okey. Bila kita lihat macam ni kalau kita menggunakan satu persatu. Okey, susunan dalam kita nak membentuk teknik sendiri. Okey, teknik ni macam apa? Disiplin yang kita buat sebelum kita masuk market. Alright, sebagai contoh apa yang saya buat, yang pertama adalah okey, ini cerita teknikal dia okey, selepas dah tahu cerita market, arah dia apa benda tu semua sekali. Okey, yang pertama adalah market structure dahulu.
Okey, saya lihat kepada structure. Contoh saya nak trade USD JPY. Okey, saya lihat structure dia dulu. Apa structure dia? Okey, structure dia dalam keadaan downtrend. Okey, dalam keadaan downtrend. Bila dalam keadaan downtrend, saya akan melihat peluang untuk cari peluang sell sahaja. Okey, so cari peluang untuk short USD JPY. Okey, next. Lepas saya dah tahu okey apa market structure untuk USD JPY sebagai contoh, dan barulah saya akan cari level-level mana yang signifikan. Okey, level yang mana saya nak jadikan sebagai alasan ataupun jadikan sebagai tempat yang boleh saya lihat price action di situ. Okey, sebagai contoh di sinilah. Yang ni ni baru next level dia, kita masukkan apa level-level yang kita nak lihat. Sebagai contoh kita belajar support and resistance, so kita gunakan support and resistance. Okey, dan yang ketiga kita lihat apa faktor price action di kawasan yang kita nak lihat tu. Ada tak dia memberi hint ataupun bagi signal sesuatu kat situ. Alright, tu dia. Tu benda yang paling penting. Okay. So yang next dia adalah, okay. Yang next barulah kita lihat kepada timing pasaran. Okay. Itu bab-bab technical. Okay. Pertama market structure. Yang kedua level mana yang kita nak lihat. Okay. Level-level mana yang kita nak lihat ataupun kita nak masuk. Okay. Dan yang ketiga adalah price action. Dan yang keempat adalah mengenai timing. Okay. Timing yang macam mana cara paling mudah? Cara paling mudah, tekan indikator dia. Alright. Indikator dia. Okay, load. Senang session. Okay. Okay. Dah. Selepas tu kita lihat. Sekarang ni waktu apa? Okay. Sekarang ni adalah waktu euro. Okey, apa yang kita menarik ataupun benda yang paling menarik adalah USD. Okey, USD waktu bila yang paling sesuai? Market structure time frame apa? Okey, Syukri time frame dia bergantung kepada kita. Tanya diri kita dahulu. Kita trader macam mana? Okey, untuk kita lihat trend, okey kita buka slide. Untuk kita lihat trend ni, jom. Okey, untuk kita lihat benda ni, trend ni, okey, kita mesti tanya diri kita, kita selesa trading style macam mana? Okey, adakah kita suka hold position lama ataupun kita memang ada masa lama untuk menghadap chart? Okey, kalau siapa yang ada free masa ataupun boleh commit untuk menghadap chart, okey, untuk membuat analisis ataupun untuk update tentang pasaran, dia memang betul-betul banyaklah masa untuk trading. Okey, try gunakan shorter time frame. Okey, gunakan dah di lower time frame. Sebagai contoh okey, saya akan merekomenkan seperti time frame H1, H4. Okey, untuk siapa yang shorter time frame. Siapa yang suka scalping, okey, in out, alright. Mungkin boleh gunakan di shorter time frame. Alright. Seperti H1 ataupun H4. Okey. Siapa yang day trade ke atas, hold sehari ataupun paling lama pun 2 hari, okey, macam saya lebih selesa melihat market structure di daily time frame. Disebabkan apa? Disebabkan di daily time frame cukup 3 waktu. Okey, sebatang candle close tu cukup 3 waktu. Asia session ada, Euro session ada, dan US session ada. Okey, complete semua sekali. Okey, tu yang saya lebih selesa melihat di time frame daily. Okey, dapat Syukri? Yang ni kita lihat structure dia. Structure pasaran sama ada dia buat zigzag ni, pergerakan dia dalam bentuk zigzag. Mana hala tuju dia? Okey, sama ada uptrend ataupun dalam keadaan downtrend. Okey, pada ketika ini kita nampak jelas dia dalam keadaan uptrend. Okey, itu dia. Kalau mengikut Dow teori ada 2 puncak dan 2 dasar, price breakout dia
puncak sini, okey, confirm lah dia dalam keadaan uptrend. Okey, untuk downtrend pula, sama juga tapi berlawanan. Okey, ada dua dasar dan dua puncak. Price breakout daripada dasar sini. Okey, confirm lah dia dalam keadaan downtrend. Okey. Ini pasaran dalam keadaan sideways. Okey, dia tak ke atas, dia tak ke bawah. Ni dasar bukan puncak. Alright. Ni. Dasar, ni puncak, dasar, puncak. Itu dia dalam keadaan mendatar ataupun sideways market. Okey. Faham kita beli ataupun tekan position untuk buy ketika uptrend. Itu lebih tinggi probability dia untuk kita menang berbanding kita cuba lawan arah pasaran. Okey, kita sell ataupun short ketika pasaran tengah dalam keadaan downtrend. Okey, dan tidak melakukan apa-apa ketika pasaran tengah dalam keadaan sideways. Okey, tetapi kita juga boleh buat apa? Ketika pasaran tengah sideways, okey, tapi ini bukan daripada Tradepedia punya ajaran. Alright, ketika pasaran tengah dalam keadaan ranging, kita kan suka cari peluang apa? Dekat atas kita sell, dekat bawah kita buy, dekat atas kita sell, dekat bawah kita buy. Ketika pasaran tengah dalam keadaan ranging lah. Waktu itulah teknik kita paling power. Okey? Teknik waktu itulah teknik pucuk akal kita berkesan. Okey? Okey Yon, betul. Trend is our friend. Okey Yon? Ha. Alright. Saya lebih suka follow trend followers lah. Okey, apa ke mana arah hala tuju trend tu, saya follow je. Alright. Dia naik, saya cari peluang untuk buy, dia turun, saya cari peluang untuk sell. Mudah. Tak payah cuba-cuba nak try gerakkan market. Tapi Yon boleh. Okey Yon entry dia bergerak market tu. Alright, berapa lot John? Okey. Alright. Ini jom. Okey, yang ini kita start, kita nak lihat macam mana pasaran tu bertukar trend. Okey, kita nampak pasaran dia tengah menaik dengan gembira, naik. Okey, uptrend. Okey, syarat pertama. Okey, syarat pertama adalah tengok mesti dia ada dalam keadaan trend. Dia mesti dalam keadaan trending untuk kita cakap dia bertukar trend. Okey, takkan kita cakap dia tengah tak trending, tengah sideways, dia bertukar trend. Okey. Ni dia tengah dalam keadaan uptrend. Okey, hint pertama, okey, syarat sah dia yang pertama adalah gagal melepasi rintangan ataupun membuat tinggi baru. Okey, itu dia. Alright. Okey, itu dia hint pertama. Okey, dia gagal melepasi rintangan ataupun membuat tinggi baru. Alright. Yang kedua adalah di sini. Yang kedua adalah para swing ni. Okey, kita tengok ini kita panggil higher high. Yang ini kita panggil higher low. Higher low ni, bila kita ada hint pertama, price ni gagal break higher high yang sebelum. Okey, dan dia break para swing yang ini. Okey. Okey. Dia lepas tu dia break bawah sini, dia dah cukup syarat dia. Dua syarat yang penting tu. Okey. Syarat pertama adalah gagal melepasi high baru, dan yang kedua adalah dia breakout ke bawah. Dia breakout dia ke bawah, itu dah bagi petanda apa? Petanda. Okey, ingat tak rule yang ini? Ingat rule yang by percentage dan dua candlestick rule untuk breakout. Okey, ingat saya menggunakan rule tu untuk breakout yang mana? Major breakout. Salah satunya adalah apa? Ni yang kita panggil sebagai major breakout. Sebelum ni kita check peluang untuk buy. Kita nak tekan button sell tu dah berkarat, dah berkulat Okey, kita nak start tekan sell tu, kita perlukan apa? Confirmation. Yang besar, yang confirm betul-betul, kita nak kena filter dia. Alright? Ni. Kita menggunakan dua candlestick rule ataupun percentage rule untuk breakout sini. Okey, dapat? Dapat John? Syukri? Dahlan? Okey, selepas tu market teruslah bertukar arah. Okey. Ini dalam keadaan downtrend pula. Bila dalam keadaan downtrend, okey. Ini dia Okey. Yang ini hint dia.
Price gagal melepasi low baru. Alright. Gagal melepasi low baru. Ni lower low. Okay. Dan ini adalah lower high. Alright. Ni lower high. Mana dia? Para swing ni. Ni lower high. Okay. Yang ini dia gagal dia itu dia bagi dia hint. Okay. Nak masuk kat mana? Ini kalau okay ni saya share tips je. Okay. Yang pertama adalah saya akan melihat pertukaran trend ni. Okay. Pertukaran trend ni, apa yang saya lihat adalah di mana? Di primary time frame. Okay. Di mana primary time frame yang kita nak lihat? Okay. Sama ada di time frame apalah. Faham kalau saya lihat di daily sebab daily tu adalah merupakan time frame saya. Okey, kejap Alright. Okey, ada iklan sekejap. Okey, sambungan dia. Tadi saya akan lihat di daily time frame sebab apa? Di daily time frame saya akan lihat apa structure dia. Okey, Dalan, biasalah ada iklan. Okey, tu dia. Apa structure pasaran? Itu saya. Setkan satu primary time frame yang kita nak refer. Try buat tu. Okey, apa-apa pun kita follow kepada structure pasaran yang kita pegang. Apa-apa time frame betul. Tiada masalah. Kecuali okey, saya sesungguhnya saya nak swing trade. Saya nak swing tapi saya lihat market structure di M1. Itu ada kena tune sikit. Alright. Ataupun dia cakap dia nak scalping. Tapi market structure dia tengok di monthly. Tu kena azan sikit kat telinga dia. Okay. Alright. Tu je yang kena tune sikit. Okay, kita lihat. Tanya diri kita kategori trader yang mana. Okay. Tu dia. Para swing. Dia lepas dari situ, confirm lah dia bertukar arah. Okay. Menjawab soalan dia tadi. Soalan siapa ni? Nama tak naik pula. Okay, nak entry kat mana? Okay, kita lihat trend ni dekat primary time frame. Kita nak entry, okay, kalau kita nak entry, buka di entry time frame. Alright? Terpulanglah entry time frame ke di H1 ke M15 ke M30 ke, tak kisah. Kalau time frame H1, untuk scalping boleh ke? Kalau kita rasa selesa, kita tak ada masalah untuk gunakan tu Alright, contoh H1 kita lihat di market structure. Okay, dan apa yang kita nak buat okay, apa yang kita nak buat di entry time frame. Okay, contoh kita menggunakan lower time frame lagi, M15 untuk entry. Okay, terpulang boleh juga. Okay, tetapi kita mesti ada satu primary time frame yang kita nak pegang. Alright, Haris, boleh, tak kisah. Cari satu time frame yang kita nak pegang. Okay, untuk kita lihat structure dia. Tiada masalah. Okey, jom kita jeling pasaran. Okey, mana dia? Okey, USD JPY. Sebagai contoh, ini kita lihat di daily. Structure dia dalam keadaan downtrend. Okey, jom kita lihat gold. Okey, jom kita lihat gold. Sebab apa lihat gold? Sebab nak tunjukkan contoh yang jelas pertukaran trend. Okey. Tengok sepanjang siapa yang follow webinar daripada tahun lepas. Okey, yang ini contoh yang paling perfect. Okey, tengah dalam keadaan downtrend. Okey, dan apa yang kita nampak, okey, B4 dia gagal melepasi B5. Okey, B5 ni dia gagal melepasi B5 dan dia breakout T5. Okey, itu merupakan satu benda yang amat cantik lah orang kata Alright, pertukaran trend yang complete, yang perfect. Alright. Sebab apa? Di sini pada Oktober dia dah memberi hint untuk kemungkinan besar ekonomi dalam keadaan slow down. Okey? Itu adalah pertama kali Deputi siapa tu Jerome Powell dia memberi hint. Alright? Mengenai apa? Mengenai keadaan ekonomi dunia yang start slow down. Okey,
Bila start slow down, sentimen dalam keadaan negatif, okey, gold mendapat pilihan pada ketika itu. Alright, so pada sepanjang ni daripada Oktober saya dah bagi hint untuk cari peluang. Alright, price yang saya bagi hari tu dalam 1.20. Ni, dekat 1,200 ni. Alright, masa harga gold dekat situ. Kita cari peluang untuk long gold. Okey, pada ketika ini kita nampak dia bertukar trend dan masih lagi dalam keadaan uptrend. Alright, tu dia. Untuk gold lah, ni structure dia. Okey, tu dia. Okey, awal. 8.43 baru. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Untuk market structure. Okey, ni saya sharekan untuk market type. Siapa yang nak tahu tentang market type? Sebab bila kita tahu market type, dia akan membantu kita dalam pemilihan strategi trading. Sama ada breakout ataupun pullback dan contrarian. Okey, siapa nak saya sharekan mengenai market type? Sama ada market tengah dalam keadaan volatile ataupun dalam normal market type. Okey, ada? Haris? Oh, tak ada orang test. Alright. Amin. Amin juga yang nak. Okey, Fakri. Alright. Amin. Okey, kita cerita dengan Amin lah. Okey, Min macam ni permainan dia, Min. Okey. Bila kita cerita tentang market type. Okey, ini yang selalu kalau siapa okey kita bisik selalu kita dengar Zuli punya webinar, kalau dia sentuh pasal technical dia mesti akan bagi tahu pasal market type. Okey, dia akan sebut pasal market type. Ketahui tentang market type. Okey, sebab apa? Pada tahun 3 tahun lepas, 2 tahun lepas ke 3 tahun? 3 tahun lepas, okey. Saya ada test back test dan run forward test terhadap beberapa technical yang famous lah dekat Malaysia ni Okey, tak kisahlah apa-apa teknik yang kita rasa macam power di alam semesta dah test. Alright. Ada waktu dia cantik. Okey. Tetapi dia cantik turun. Sekali tak kena dia habis account. Okey. Apa yang nak dijadikan cerita dia, macam mana kita nak meningkatkan probability, maksudnya account tu naik jatuh, turun sebab kena stop loss. Lepas tu dia boleh continue naik. Okey, kebanyakan apa yang saya test adalah naik, pum jatuh terus hilang. Alright, ataupun naik, letak stop loss pula. Letak stop loss, dia turun kena stop loss, lepas tu kena stop loss. Itu yang berlaku. Cakap macam kenapa? Ada tahun contohnya pernah test 2016 2016 masa tu baru test. Okey, 2 tahun lepas sebelum tu. 2014. Test back test 2014, market positif semua. Cantik, bagus, bijak ni. Kenapa bijak? Masuk dia 2015, test lagi, 2014 kau cantik, masuk 2015 terus drop. Ini kenapa ni? Salah teknik ke? Kaji, lepas tu barulah diterangkan mengenai market type. Okey, selepas dia dah pusing roundabout banyak kali, okey, benda yang perlu kita filter next adalah mengenai market type. Okey, dalam pemilihan pemilihan apa? Pemilihan strategi dalam trading kita. Structure yang ini. Okey, uptrend, downtrend, sideway. Okey, selepas tu sama ada pasaran dalam keadaan volatile ataupun normal market type. Okey, itu dua yang paling asas dalam market type. Okey, yang pertama adalah kita masukkan dahulu ATR dan moving average 20 di dalam ATR 14 ni. Okey, Dungat, Faizal. Okey, macam tu ATR, masuk average true range. Ni, average true range. Okey, saya buat semula Kita delete dulu indikator ni. Okey, masukkan average true range. Alright. Tengok apa time frame yang kita nak gunakan. Tengok apa time frame primary time frame kita yang kita nak lihat market type tu. Okey, contoh saya lihat di daily. Okey, so saya letakkan di daily. Alright. Dan macam mana kita nak masukkan moving average di dalam ATR ni? Okey, macam mana nak masukkan?
Tarik dia. Okey. Tarik je lah masuk dalam ni. Letak di bawah sini. Okey. So nak guna color apa? Color hijau, merah. Alright. Letak period, kita menggunakan 20 punya period dan apply to first indicator data. ATR untuk kita check dia punya volatility. Alright. Pergerakan atas bawah untuk apa pair yang kita letak. Okay. Pergerakan volatility pasaran tu. Sama ada pasaran dalam keadaan quiet ataupun pasaran tengah dalam keadaan volatile. Berdasarkan 14. 14 tu apa? 14 batang candle. Okay. Dia pun tekan 14 batang candle. Okay. Dapat Tekan okay. So masuklah moving average ni. Okay Aris? Okay. Dan next adalah kita nak lihat. Ni ATR ni. Kalau ATR berada di atas moving average 20. Okey, pasaran dalam keadaan volatile. Okey, dan bila ATR berada di bawah moving average 20, pasaran dalam keadaan normal. Okey, apa kegunaan dia? Kita tahu yang itu. Okey, kalau market dalam keadaan volatile, okey, strategi yang paling manis yang kita sesuai, yang kita boleh gunakan adalah breakout strategy. Okey, apa-apa teknik yang menggunakan breakout, okey, dia lebih memberikan high probability kepada kita. Alright? Itu dia untuk kita win. Okey? Kalau dia dalam keadaan quiet, tengok dia dalam keadaan quiet, pasaran dalam keadaan dia lebih dalam keadaan apa? Dia naik atas, dia turun balik. Dia turun bawah, dia naik semula. Okey, dia dalam keadaan lebih dalam keadaan quiet. Dia naik sekejap, turun balik, dia dalam keadaan sideways macam itu. Okey? Tapi secara keseluruhan pasaran dalam keadaan downtrend. Okey, kita boleh cari peluang apa? Ataupun strategi apa yang sesuai kita gunakan ketika pasaran dalam keadaan normal market type. Dalam keadaan normal market type, kita yang paling cantik adalah kita masuk strategi contrarian ataupun pullback. Okey? Macam mana tu? Okey, jom kita lihat USD JPY yang ini. Sebab dah makin-makinkan Okey, kita lihat pasaran dia dalam keadaan apa. Okey, normal market type. Tengok ni Wah, ini mengelak ni sebab dia ada crash sekali. Okey, kita lihat ni data dia terus dia main sopan-sopan dia kat situ. Okey So, dalam keadaan ini, market type dia dalam keadaan normal. Tetapi market structure dia dalam keadaan apa? Downtrend. So, kita panggil dia sebagai bear normal. Bila pasaran dalam keadaan bear normal, kita cari peluang apa? Kita cari peluang untuk apa? Untuk sell. Kalau tinggi volatility tu macam mana? Tinggi volatility, okey Okey Aris, tengok Cuba tengok ni. Okey, kita zoom sikit. Okey, kita tengok start price bergerak ATR ni berada di atas. Okey, atas moving average 20 ni, pergerakan candle tu sebatang-sebatang atas bawah pergerakan dia lebih besar. Okey, faham So maksud dia pergerakan dia lebih volatile. Volatile pergerakan atas bawah. Okey, Haris, tengok ni. Start daripada sini. Alright, daripada sini tengok sebatang candle dia semakin besar tengok. Pergerakan dia besar. Alright, pada bulan Disember hari tu. Okay, so apa yang kita nampak? Dia lebih daripada kebiasaan punya pergerakan. Alright, so market dalam keadaan volatile. Okay, dapat Aris? Tengok atas bawah, satu batang candle. Ni daily punya, sebatang. Satu batang candle dia besar pergerakan atas bawah. Dia jauh pergerakan dia. Okey, dan pada ketika ini, market dalam keadaan normal. Okey, bila dalam keadaan normal, strategi yang paling mantap yang kita boleh gunakan adalah apa? Okey, strategi yang paling mantap pada ketika ini adalah sama ada kita cari peluang untuk contrarian ataupun pullback. Pullback entry ataupun contrarian entry. Alright? Tu dia. Okey? Sama ada cari peluang untuk pullback. Dekat atas sini kita cari peluang untuk sell. Dekat bawah kita tak buat apa-apa. Okey? Dekat atas kita cari peluang untuk sell. Okey, sebagai contoh kita tengok ni.
dia breakout. Okay, kita lukis yang lepasnya. Alright. Okay, kenapa kita lihat pada hari Khamis, semalam hari apa? Hari Isnin. Alright, dia breakout dia ke bawah. Selepas tu, okay, dia test balik naik semula. Okay, sebab apa? Market dalam keadaan normal. Selepas dia breakout, kemungkinan besar, okay, peluang dia akan membuat retracement tu lebih tinggi. Berbanding kalau market tengah dalam keadaan volatile. Okay, market dalam keadaan volatile, dia breakout, dia pergi. Dia breakout, dia pergi. Okay, itu dia. Ini dapat improvekan. Selepas saya dapat jawapan untuk technical dia akan improvekan strategi kita di pasaran. Okey, strategi apa yang kita gunakan? Sama ada pullback, contrarian ataupun breakout. Itu dia akan meningkatkan kita punya winning rate kita. Alright. Sebagai contoh apa lagi? Kita lihat NZD CAT. Okey. NZD CAT ni apa dia punya market type? Okey, semalam macam kita main lukis-lukis semalam. Okey, normal market type. Okey, apa yang kita nampak adalah dalam bentuk yang apa ni? Alright, dia nak downtrend tapi dah ada tanda untuk ke uptrend. Alright. Wah, senang kerja je Okey, NZD CAT. Ni NZD CAT nampak market type dia dalam keadaan apa? Ini kalau secara keseluruhan secara besar dia masih kita nampak dalam keadaan uptrend. Okey. Kalau kita lihat arrow ni, dia dah menunjukkan dah nak uptrend. Okey. Pada ketika ini kita nampaklah dia dah nak ke atas dan dalam keadaan normal market type. So, kalau kita lihat di sini, kenapa dia berlaku selepas breakout, dia kemungkinan dia nak patah balik ke bawah. Okey. Kalau kita cari peluang untuk breakout, dia kurang efficient, kurang mantap. Okey, disebabkan apa? Disebabkan market type dia dalam keadaan normal market type. Kau nak sell buat apa, Zik? Okey, arah dia NZD CAT, arah dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Okey, kalau kita cari peluang buy, yang cantik dia breakout, okey bagus. Kita tunggu dia retrace. Okey, ataupun dia buat apa? Retrace sampailah ke bawah sini. Okey, barulah dia sambung cari peluang. Tunggu price action dekat sini lah. Itu yang paling cantik. Okey. Kalau dekat sini kita tengok macam dah cancel, dah reject. Dah batal. Sebab apa? Keluar pin CRS kat sini dan price breakout ke bawah. Okey, dan kita tunggu je lah. Kalau cantik ke bawah sini. Tetapi kita lihatlah dulu siapa tu? Oil untuk Kanada untuk belah malam ni. Okey, apa lagi pair yang menarik? Okey, Euro NZD. Okey, Euro NZD apa yang kita nampak? Apa market type dia? Okey, market type dia dalam keadaan normal market type juga. Okey. Secara keseluruhan dalam keadaan bear, okey. Menaik dan dia sekarang tengah menurun. Okey, dalam keadaan market dia dalam keadaan bear. Okey, bear normal. So, kita boleh cari peluang selepas dia breakout, kalau kita layan breakout memang tak berapa manis. Okey? Kita carilah dia membuat rejection di kawasan resistance ataupun dia dah tembus. Dia melakukan pullback semula. Okey? Contrarian dan pullback menjadi pilihan ketika pasaran dalam keadaan apa? Dalam keadaan normal market type. Okey? Apa lagi? Pair yang menarik. Ada tak? Zik bagi satu. USD JPY. Tadi dah bagi. USD JPY ni. Ni kita tunggu je price action. Okey, price action dah ada. Okey, price action dah ada. Sekarang dah tunggu solid candle. Solid candle pun dah ada. Okey, dan sekarang kita tunggu confirmation candle. Confirmation candle tunggu dia close bawah sini barulah dia barulah ada peluang. Apa? ECAT. Euro Kanada. Carilah pair yang normal sikit. Okey. Okey, AUD NZD dah sampai ke level yang kita nak lihat. Level penentu AUD NZD ni dah sampai ke level yang
low yang paling ketara lah ni. Low tahun ni ke? Tu lama ni. Okey, ni ada crash tak tahu 3000 pip, gila kat situ. Okey, kalau kita abaikan tu, ini adalah low berapa tahun ni? Okey, low sampai 2017 Alright. Low 2017. Okey, kalau dia berjaya breakout ke bawah situ, dia cerah lah. Alright. Dia lebih cerah untuk turun ke bawah lagi. Okey, apa yang kita nampak di sini adalah dia dah sampai AUD NZD. Okey. Alright, saya cari peluang semalam. AUD NZD dah sampai di kawasan sini. So next adalah kita lihat apa price action yang berlaku. Okey. Saya lebih suka tunggu dia peluang dia breakout ke bawah sini. Okey, kaitkan dengan market structure tu, market type tu, sama ada normal ataupun volatile. Okey, tu benda yang paling utama sekali. Okey, dia akan membantu dalam kita memilih pair mana yang sesuai. Okey? Ada soalan lagi? Ada pair lagi yang nak? Okey, gold. Gold dalam keadaan makin simple je guna support and resistance. Okey, gold dalam keadaan normal market type tapi dalam keadaan uptrend. Okey, market structure dalam keadaan uptrend dan market type dalam keadaan normal market type. Okey, bila dalam keadaan normal market type, okey, apa yang menarik adalah okey, kita tunggu dia dah breakout ni. Dah breakout, kita tunggu dia pull back. Tunggu sampai sini. Okey? Ni adalah range baru. Alright. Semalam dah main range baru. Hari ni buka new range. Okey, dia breakout atas. Okey, kita tunggu dia pull back dan naik semula. Itu yang kita tunggulah. Okey, ni untuk gold lebih kepada normal market type. Okey, kita tunggu dia turun dahulu baru membuat kenaikan semula. Tunggu sini dulu. Okey. Tu lebih cantik lah. Okey, baru dia naik semula. Okey, ada apa-apa soalan? Alright. Ada apa-apa soalan? Apa? Apa Zik? Apa soalannya? Okey, tulis. Boleh recap balik tak pair apa yang menarik? Agak kurang hasam juga. Okey. Okey, yang pertama adalah GBP tak menarik. Yang tak menarik tak payah cerita. Okey, yang menarik gold. Gold antara yang menarik juga. Tunggu dia buat pullback ataupun dia breakout, dia tunggu pullback di sini. Okey. Dan breakout 110 1310. Tu level yang kita nak lihat. GBP tak menentu. Kita tak ada arah yang jelas Faris. Untuk GBP kita tak ada arah. GBP berdasarkan rumors dia positif. Okey. Tu dia. Buy the rumors, sell the fact. Ingat pepatah tu. Takut itu yang terjadi. Okey. Setakat ni GBP positif. Cerita dia. Alright. Tu GBP tak menarik sebab dia lebih kepada headline. Okey, yang menarik kita monitor oil. Okey, untuk kita trade Kanada. Okey, apa-apa Kanada punya pair. CAT JPY. CAT JPY tak masukkan pula. Okey CAT JPY. Alright, boleh masukkan CAT JPY. Okey, ada tak peluang yang menarik CAT JPY? Okey, Faris, daripada ambil GJ, baik ambil CAT J. Okey, CAT JPY. Okey. Ni jauh. Ataupun dia membuat breakout di sini. Alright, kita ambil kawasan bawah sini. Okey. Alright. Sama ada di kawasan atas sini ataupun di kawasan bawah sini. Alright. Bawah sini sebenarnya tak berapa menarik. Tunggu dia touch atas sinilah. Sampai level atas sini. Baru lebih menarik lah untuk kita tunggu price action. CAT JPY lebih menarik daripada GBP JPY. Okey. Dan yang menarik Euro NZD. Okey, Euro NZD
Aha. Kita tunggu dia. Ini dah tak cantik kat sini. So kita padam. Alright. Euro NZD dah tak menarik. So kalau dia breakout bawah sini, okay, kita tunggu pullback untuk turun balik dan next target adalah di bawah sini. Alright. Tu di kawasan yang last support. Okay. Ni Euro NZD. Euro NZD pun menarik jugalah pada ketika ini. Sama ada dia di atas ini ataupun di bawah, dia breakout, tunggu dia retrace ataupun dia membuat price action di kawasan atas sini. Okay. Tu Euro NZD. AUD NZD dah tamat. Game dia dah tamat. Okay. Sama ada kita boleh cek peluang, tunggu dia buat retrace sampai atas sini dulu ataupun dia breakout jauh, lepas tu dia buat pullback. Okay. Dan AUD JPY pun boleh jeling-jeling. Dia dah breakout dan dia dah membuat sesuatu di sini. Okay, kat mana kita nak lihat solid candle yang kita nak makinkan. Okay, di sini Okay. Dia dah test kepada apa? Support become resistant. Tu support become resistant, dah keluar tu, kita dah makinkan solid candle. So kita tunggu confirmation. Dan next target adalah di bawah sini. Okay, tu untuk AUD JPY. Okay, gold tadi dah. NZD CAD. NZD CAD breakout tak menarik. Kita tunggu buat pullback. Okay, sama ada di bawah sini ataupun kalau dia breakout, dia membuat retrace di kawasan sini. Okay, setakat ni yang ini dah tak cantik. Okay, kita tunggu dia buat retrace di bawah sini. Okay, dan last kali USD JPY. USD JPY dah. Ni, tunggulah. Dah ada okay. Kita tunggulah dulu. Ni kita zone kita boleh kecilkan dahulu. Ambil di kawasan paling atas dan di kawasan sini. Alright. Tu dia. Kita tunggulah dia membuat sesuatu di kawasan sini. USD JPY. Dan ada lagi tak? Okay, dah. Itulah. Pilihlah mana-mana yang rasa menarik. Tunggu price action. Kena dengan sistem kita. Carilah. Padankan kuat lemah, Aziz. Paling senang. Okay? Ada apa-apa soalan lagi? Okay, dah Alright, jangan lupa register lagi 2 minggu kita punya okay John. Okay John, kalau nanti datang Sabah jangan lupa belanja. Alright. Okay, lagi 2 minggu kita akan ada grand seminar dekat KL. Okay, kali 2 orang, 2 instructor, saya dan Zuli akan beraksi atas pentas. Okay. Dan jangan lupa daftarlah. Rasanya kena ada akaun dalam 100 USD je. Dalam ada 100 USD kalau tak silap. Okay, register dan boleh datang. Ada makan-makan. Tu yang penting. Okay, dan Zuli punya webinar sekarang dah start. Pada hujung minggu ni saya di JB dan Zuli di KL. Okay, jangan lupa hadir siapa-siapa yang berdekatan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Ahmad Sudin, John, Aziz, Amin. Min, terima kasih. Datang mana Min? Datang KL ke datang JB Min? Okay, Fakri, terima kasih Faizal. Thank you. Alright. Okay. Jumpa 16 bulan Zik. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay, jom. Sekejap lagi. Alright. Jom. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.